Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan salah satu tajuk di bawah musculoskeletal, iaitu Agent Anti-Infektif. Sebelum saya mulakan, nama saya Alia Zulaika binti Azlan selaku pembentang pertama. Apa itu Agent Anti-Infektif? Agen anti-infektif adalah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan mikroorganisma pada kulit. Ubat ini hanya untuk kegunaan luaran sahaja, maksudnya hanya diaplikasikan pada kulit. Tindakan bagi ubat ini adalah: pertama, mencegah pembiakan atau pertumbuhan mikroorganisma, dan yang kedua, membunuh mikroorganisma. Seterusnya, kita pergi kepada ubat-ubat agen anti-infektif. Ubat yang pertama adalah gentamicin 0.1%. Nama dagangannya adalah garamicin cream. Ia adalah ubat kategori A kerana ia adalah ubat yang terkawal dan hanya boleh dipreskripsi oleh doktor pakar. Dos yang digunakan bagi ubat ini adalah 2 hingga 3 kali sehari atau 3 hingga 4 kali sehari. Indikasi bagi ubat ini adalah jangkitan bakteria seperti bakteria Pseudomonas aeruginosa. So, ini adalah contoh gambar-gambar infeksi kulit disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa. Gambar yang pertama adalah infeksi pada kaki dan yang kedua pada mulut. Okay, next. Kesan sampingannya ialah super infection. Maksudnya infeksi yang kedua pada infeksi yang pertama tu setelah menggunakan gentamicin. Yang kedua, photosensitivity. Maksud apabila kulit itu terkena pada cahaya matahari, kulit menjadi merah-merah dan sunburn. Dan yang ketiga adalah iritasi. Kontraindikasi bagi ubat ini adalah pesakit yang alahan kepada gentamicin. Okey, sekiranya pesakit itu didapati mengalami alahan kepada gentamicin, hendaklah diberitahu kepada doktor dan doktor akan memberi ubat lain kepadanya. Langkah-langkah berjaga-jaga untuk ubat ini adalah pesakit yang menghidap hepatik atau renal disease, fungal infection, lactation dan juga pregnancy. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nursia Nabila binti Hassan sebagai pembentang kedua. Saya akan membentangkan tentang glycerin utama dan perasan dan ia adalah kategori. Indikasi bagi ubat ini adalah kronik eczema, psoriasis, jerawat bersakit dan kulit kering ataupun tidak stabil. Dos bagi ubat ini adalah kita hanya perlu satu lapisan nipis sahaja pada bahagian yang diperlukan sahaja. Jika ia terlebih dos, ia akan menyebabkan keracunan ataupun kesan kesampingan yang serius. Tapi ingat itu adalah local irritation. Local irritation ini adalah kata-kata pada bahagian yang disapu ubat itu. Yang kedua adalah ruam, yang ketiga alergi dan yang keempat adalah kerengsaan. Bagi kontraindikasi bagi ubat ini adalah allergic to glycerin itu sendiri. Jika ingin diberikan ubat ini, kita harus berhati-hati kepada warga tua, ibu yang menyusukan dan ibu yang mengandung, dan seterusnya. Elakkan jika kita sudah menyentuh ubat itu, elakkan menyentuh bahagian mata. Lepas tu, interaksi ubat ini masih lagi tidak ditemui. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajula Fatihah binti Razinaha sebagai presenter yang ketiga untuk menerangkan ubat agen anti-infektif iaitu Neomycin 0.5% krim ataupun ointment, iaitu kategori B. Bagi indikasi ubat ini adalah untuk jangkitan kulit, mana kita akan sapu pada bahagian yang tersakiti dengan kuantiti yang sedikit sebanyak 3 kali sehari, dan ia digunakan untuk jangka masa yang pendek selama 1 ke 2 minggu. Kesan sampingan bagi ubat ini adalah super infection
kegatalan, iaitu irritation. Okey, kontraindikasi bagi ubat ini, yang pertama adalah arahan kepada neomycin, yang kedua pregnancy, dan yang ketiga adalah lactation. Dari segi cautious pula, kita kena hati-hati pada orang tua dengan pasien yang ada masalah neuromuscular disorder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza binti Mahamud. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan silver sulfadiazine 1% atau yang dikenali sebagai flamazine. Antara brand name silver sulfadiazine ni antaranya ialah Silvadin, SSD cream iaitu silver sulfadiazine cream, dan Termazine. Silver sulfadiazine ni adalah terdiri daripada kelas sulfa antibiotik iaitu sejenis topical antibiotik yang mana digunakan hanya pada permukaan luar kulit. Bagi dos untuk silver sulfadiazine adalah kalau untuk burn kita akan apply ubat setebal 3 mm 2 kali sehari. Manakala untuk leg ulcer kita akan apply sekurang-kurangnya 3 kali dalam seminggu. Ubat ni dia akan menggunakan sterile teknik seperti penggunaan glove dan juga alatan sterile. Selepas itu kita boleh dressing sekiranya perlu. Rawatan ubatan ini akan digunakan sampai luka tu sepenuhnya sembuh atau sehingga kawasan tu siap untuk skin grafting. Indikasi bagi silver sulfadiazine ialah yang pertama, jangkitan kulit pada second or third degree burn oleh bakteria Pseudomonas. Bakteria Pseudomonas ialah sejenis bakteria gram negatif. Second or third degree burn boleh menyebabkan jangkitan yang serius jika tidak mendapatkan rawatan yang betul. Contoh jangkitan ialah jangkitan dalam darah iaitu sepsis. Seterusnya ialah infected leg ulcer. Jangkitan ulcer pada kaki. Ulcer kaki ni adalah sejenis luka kronik pada kaki yang disebabkan oleh penyakit ataupun trauma. Kalau contoh penyakit yang melibatkan leg ulcer ni adalah diabetes. Seterusnya adalah pressure sore. Pressure sore ni adalah di mana kulit ni mengalami iritasi disebabkan tekanan pada jangka masa yang panjang seperti orang yang koma ataupun bedridden. Kontraindikasi bagi silver sulfadiazine adalah yang pertama, allergic to flamazine ataupun ubat silver sulfadiazine. Yang kedua, pregnancy. Dan yang ketiga, newborn. Newborn ni tak boleh pakai sebab dia boleh menyebabkan serious medical side effect, terutama pada premature baby ataupun bayi yang bawah 2 bulan. Seterusnya bagi cautious, orang yang perlu berjaga-jaga dalam pemakaian ubat ni dan perlu mendapatkan consultation daripada doktor, iaitu yang pertama adalah G6PD deficiency. G6PD deficiency ni adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh kekurangan enzim glucose 6-phosphate dehydrogenase yang mana membantu dalam sel darah merah. Kiranya bila kekurangan enzim ni menyebabkan sel darah merah mudah pecah. Yang kedua adalah renal ataupun hepatic impairment. Interaksi bagi ubat silver sulfadiazine adalah simetidine. Simetidine ni dikenali juga sebagai Tagamet yang digunakan untuk peptic ulcer. Jadi ubat ni tak boleh dimakan sekali kerana boleh menyebabkan increase leukopenia. Leukopenia ni adalah kekurangan white blood cell dalam badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azim dan saya merupakan pembentang yang terakhir bagi meneruskan pembentangan mengenai tajuk ejen anti-infektif ini. Ejen anti-infektif yang seterusnya adalah sodium fusidate 2% ointment ataupun lebih dikenali sebagai Fusidin. Fusidin tergolong dalam kumpulan ubat antibiotik. Antibiotik dalam produk ini dipanggil sebagai asid fusidin. Fusidin digunakan untuk merawat pelbagai jenis jangkitan kulit yang disebabkan beberapa jenis bakteria, khasnya bakteria Staphylococcus aureus. Ubat ini dihasilkan dalam bentuk ointment. Berbeza dengan krim, gel atau lotion, Fusidin adalah oil base
iaitu produk berasaskan minyak yang mengandungi lanolin. Ianya diambil secara topikal iaitu dengan sapu pada permukaan kulit yang dijangkiti. Ubat ini dihasilkan dalam warna kuning translucent atau putih. Ianya mengandungi bahan seperti cetyl alkohol, lanolin, white soft paraffin, liquid paraffin, all-RSE alpha tocopherol serta butyl hydroxytoluene. Seterusnya, indikasi bagi fusidin adalah jangkitan kulit yang disebabkan bakteria Staphylococcus dan abses iaitu kawasan yang membengkak di dalam tisu badan dan mengandungi penumpukan nanah. Seperti yang kita dapat lihat dalam gambar yang dipaparkan, jangkitan kulit yang disebabkan bakteria Staphylococcus adalah wound infection, cellulitis, Staphylococcus scalded skin syndrome, impetigo serta peronachia. Tindakan bagi fusidin pula adalah sodium fusidate boleh dipecahkan kepada dua bahagian iaitu sodium salt serta fusidic acid. Fusidic acid adalah kumpulan antibiotik dan seperti yang kita tahu, antibiotik bertindak membunuh bakteria serta memperlambatkan pertumbuhannya. Jadi, dalam perkara ini, fusidic acid bertindak memberhentikan bakteria daripada menghasilkan protein penting untuk terus hidup. Bakteria yang ketiadaan protein kemudiannya akan mati atau dimusnahkan oleh sistem imun dan seterusnya menghilangkan jangkitan. Seterusnya adalah dos. Sapukan dalam jumlah yang sedikit atau terkawal pada kawasan yang dijangkiti sebanyak 2 hingga 3 kali sehari selama lebih kurang 7 hingga 14 hari. Kesan sampingannya pula adalah irritation, iaitu kerengsaan atau rasa tidak selesa pada kawasan kulit yang terlibat. Rash, iaitu ruam yang timbul pada permukaan kulit. Pruritus, iaitu rasa gatal-gatal pada kawasan kulit yang terlibat. Dermatitis, iaitu inflamasi pada kulit yang menyebabkan kemerahan, kegatalan, kulit kering, ruam dan kulit membengkak. Berikut adalah contoh gambar rajah bagi kesan sampingan fusidin. Seterusnya kita beralih kepada kontraindikasi. Ianya tidak boleh diberikan kepada mereka yang mengalami alahan kepada fusidin atau mana-mana bahan yang terkandung dalam ubat ini. Ini akan menyebabkan kesan sampingan yang teruk seperti yang dinyatakan sebentar tadi. Setakat ini, tiada lagi interaksi ubat dapat dikenal pasti. Jadi, ia selamat digunakan dengan ubat-ubatan yang lain. Apakah kesannya pada mereka yang mengalami kehamilan ataupun yang sedang menyusukan bayi? Jawapannya, tiada kesan semasa kehamilan kerana pendedahan sistemik kepada fusidic acid atau sodium fusidik yang digunakan secara topikal tidak memberi kesan yang besar. Jadi, fusidin topikal boleh digunakan semasa kehamilan. Begitu juga bagi breastfeeding. Tiada kesan terhadap penyusuan bayi yang baru lahir. Tetapi, disarankan untuk tidak disapu pada payudara. Seterusnya kita beralih kepada pemerhatian. Lakukan kultur dan kesensitifan untuk menentukan ejen yang sesuai digunakan. Ini untuk mengenal pasti jenis bakteria supaya dapat memberikan kesan positif terhadap penggunaan ubat. Seterusnya, nilai kesan sampingan dan reaksi buruk supaya pesakit dapat bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan akibat kesan daripada penggunaan ubat. Kemudian, hentikan penggunaan atau aplikasi jika berlaku kesan sampingan atau alahan. Jika terdapat kesan sampingan setelah mengambil ubat, hentikan penggunaan dan segera rujuk pada doktor. Ini kerana ubat yang diambil mungkin tidak bersesuaian dengan masalah yang dihadapi. Akhir sekali adalah nasihat. Antara nasihat yang perlu diberikan kepada mereka yang mengambil ubat ini adalah yang pertama, cuci lokasi sebelum aplikasi. Ini bagi memastikan kawasan yang terlibat bersih daripada mikroorganisma sebelum disapukan ubat. Yang kedua adalah amalkan teknik aseptik semasa aplikasi, terutamanya kes terbakar.
Ini kerana kawasan tersebut lebih sensitif dan mudah dijangkiti patogen. Yang ketiga, cuci tangan sebelum menggunakan ubat bagi memastikan tangan bersih daripada mikroorganisma. Yang keempat, gunakan mengikut arahan doktor dan jangan guna mengikut sesuka hati tanpa menghiraukan nasihat dan saranan daripada doktor. Yang kelima, simpan ubat di tempat kering atau suhu bilik bagi memastikan ubat tersebut tidak rosak. Yang keenam, jauhkan daripada kanak-kanak bagi mengelakkan kemalangan yang tidak diingini daripada berlaku. Yang ketujuh, labelkan dengan jelas. Sebagai contoh, racun atau poison, ataupun tidak boleh dimakan atau diminum. Dan yang terakhir adalah rujuk tarikh luput ubat bagi memastikan ubat tersebut selamat digunakan. Sekian itu sahaja daripada kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.